Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram seorang pengawal keselamatan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan satu kisah seram daripada seorang pengawal keselamatan. Kisahnya bermula apabila seorang pemuda yang bernama Adi, dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah pasaraya. Jadi dia dapat panggilan daripada rakannya yang juga bekerja sebagai pengawal keselamatan, tapi rakannya itu mengawal keselamatan di sebuah sekolah menengah berasrama. Jadi dia dapat panggilan dari rakannya untuk tukar tempat jaga. Oleh kerana rakannya itu ada masalah keluarga yang sangat penting, jadi dia minta tukarkan untuk jagakan sekolah tu. Jadi dia ada kisah jugalah untuk jaga di sekolah tu untuk sementara lah, untuk gantikan. Kadang-kadang kita ni tidak tahu bila kita ada kesusahan, ya. Mungkin masa akan datang si Adi ada susah, dia boleh minta ganti dengan kawannya. Jadi begitulah dengan kawannya, mereka saling bantu-membantu. Jadi dia pun pergilah jaga sekolah menengah tersebut, dan shift pada masa itu adalah pada waktu malam. Jadi seperti biasa pengawal keselamatan, dia perlu meronda kawasan-kawasan sekolah lah untuk melihat pastikan semuanya berada dalam keadaan selamat. Dan setiap kawasan tu dia ada satu kunci yang menunjukkan bahawa pengawal keselamatan tersebut sudah mengawal di kawasan tersebut. Dia macam ada satu kotak lah, ada kunci, maksudnya pengawal keselamatan tersebut sudah mengawal di situ. Jadi rutin harian mereka akan cek dari bangunan ke bangunan, pastikan tidak ada pelajar yang menceroboh, pelajar yang keluar. Jadi si Adi buat sedemikian. Pertama dia ronda di kawasan pejabat, dia pastikan pejabat kosong dan selamat. Dan bila dia tengah-tengah meronda, dia suluh kawasan-kawasan sekolah, tidak ada apa-apa lagi. Tapi dia rasa macam sesuatu yang macam lain lah, ya. Dan dia rasa berdebar ketika mengawal sekolah tersebut. Namun dia tidak endahkan dan dia buat anggap semua tu perkara biasalah. Dan ketika dia sampai di pejabat sekolah tersebut, dia nampak seperti ada komputer yang masih hidup, ya. Dan bila dia nampak komputer hidup, dia nampak seperti orang tengah menaip, ya, orang tengah menaip. Dan dia cuba suluh kawasan pejabat tersebut, dan ternyata ada komputer yang lupa dimatikan. Dan dia tidak nampak siapa di dalam, ya. Dia risau juga lah, mungkin ada cikgu yang kerja sampai malam ke, kan, ya, tahulah kerja cikgu ni kan memang banyak. Tapi dia tidak nampak, dia nampak memang kosong, dan dia nampak komputer itu memang hidup. Jadi dia tidak mau padamkan, dia biarkan sajalah. Kebetulan pejabat pun kunci. Tapi dia sudah rasa macam tidak sedap hatilah, sebab dia heran, dia nampak seperti komputer tu dia macam ada orang menaip, tapi dia nampak tidak ada orang menaip. Dia macam masih lagi berpikiran positif dan dia masih teruskan. Dan ketika meronda, dia terdengar seperti bunyi tapak kaki pelajar di atas bangunan, ya, macam orang berjalan. Jadi dia heran, dia cakap, ada pelajar asrama lagi belum tidur. Ini dia cakap, ni memang betul-betul budak asrama ni buat hal ni, dia cakap kan. Jadi dia mau pergi naik untuk lihat betul ke ada pelajar masih belum lagi tidur dan belum balik ke asrama. Jadi dia round dan cuba carilah, tapi dia hanya dengar bunyi tapak kaki, tapi tidak nampak apa-apa kelibat murid ataupun pelajar. Tapi dia masih dengar lagi seperti macam ada orang berjalan, ya, macam ada orang berlari. Dan dia cuba suluh di kawasan-kawasan yang berbunyi tersebut, tapi tidak nampak apa-apa. Jadi dia beranggapan
masih lagi berpikiran positif. Ini baguslah security begini si Adi ni. Dia masih beranggapan kemungkinan itu kucing, kemungkinan itu binatang, haiwan, ya. Dia masih berfikiran positif. Ya. Dia cuba hilangkan ketakutan walaupun dia rasa macam ada benda yang tidak kena. Jadi sampai di tingkat paling atas, apabila dia sulu, dia nampak seorang pelajar perempuan berpakaian lengkap sekolah berdiri betul-betul di hujung koridor. Jadi dia heran, apa pelajar ni buat? Kemudian dia tegur, "Dek," dia cakap, "apa kau buat di situ?" Tapi pelajar tu hanya berdiri dan tidak berganjak. Dan dia tidak nampak sangat mukanya sebab dia sulu tu terlalu jauh. Kemudian dia panggil lagi, "Dek, apa kau buat di situ?" Dia cakap, "Ni sekarang malam ni, kena balik asrama." Tapi pelajar tu hanya mendiamkan diri. Jadi si Adi ni cuba dekatlah dengan pelajar tersebut. Okay? Dan bila dia menghampiri pelajar tersebut masuk ke dalam kelas. Dia terkejutlah. Kenapa budak ni masuk dalam kelas? Durang ni malam-malam begini belum tidur. Dia oleh kerana sekolah tersebut sekolah berasrama, jadi dia beranggapan mungkin budak asrama tengah buat projek sekolah kan, ya. Jadi sampai di kelas tempat yang dia nampak kelibat budak tu masuk. Bila dia masuk ke kelas tu, tidak ada pelajar, kosong. Dia suruh kosong. Lampu mati, tidak ada orang, tapi dia nampak ada pelajar masuk dalam kelas tu. Di situ dia rasa macam, betul ke apa aku nampak? Dia cakap, kan, aku nampak tadi macam ada pelajar masuk di sini. Kah aku terlepas pandang murid tu sudah turun. Jadi dia mula sudah macam risau lah. Dia cakap, macam tak sedap hatilah, dia cakap. Kemudian dia lihat di bawah ada dewan makan. Dan dalam dewan makan dia nampak pintu dewan makan tu terbuka dan dia dengar ada suara pelajar-pelajar dalam dewan makan tu. Jadi dia risau. Dia cakap, masih ada pelajar lagi, dia cakap. Memang ada pelajar asrama yang belum tidur ni, dia cakap. Ini tak boleh jadi ni, dia cakap. Kena suruh orang pulang ni. Hari sudah malam. Dia lihat jam sudah pukul 1 pagi. Jadi sementara dia ronda lagi kawasan, dia cek tidak ada orang, baru dia turun ke dewan makan. Ya, sampai ke dewan makan, lampu off. Dia cakap, kenapa pelajar ni lampu off tapi ada di dalam? Dan bila dia masuk dalam dewan makan ni, dia ada satu pentas. Dalam dewan makan dia ada satu pentas lah. Dan di atas pentas tu pelajar-pelajar ramai di sana, macam satu barisan macam tim choir lah, ya, berdiri. Kemudian dia nampak dan dia sulu. Dia cakap, "Dek," dia cakap, "sekarang ni dah pukul 1 pagi. Kenapa perlu buat latihan choir? Apakah kamu buat persembahan kan 1 pagi? Ya, kalau boleh balik asrama lah masing-masing." Tapi pelajar yang dia nampak di atas pentas tu hanya senyap dan melihat dia. Jadi dia cakap, budak-budak ni, dia cakap, kan memang bebal ke apa ke budak-budak sekolah sini, dia cakap. Tiba-tiba dia dapat panggilan daripada rakannya, si rakannya yang minta tukar shift tu lah. Kemudian dia sambut lah. Dia cakap, "Bro, kenapa bro?" Dia cakap lah, kawan itu cakap, "Kalau kau ronda tu, dengan kau kunci semua bilik bangunan dan kunci pagar asrama, sebab pelajar-pelajar sudah pulang lah, dengan pulang ke rumah masing-masing dan asrama memang kosong." Jadi si Adi ni terkejut lah, pelajar asrama kosong. Dia cakap, "Ya, sekarang kan cuti, mana ada pelajar asrama?" Dia cakap, "Dia kan kerja pasar raya, mana lah dia tahu ada cuti sekolah kan." Jadi dia sudah mula terkejut. Siapakah kelibat yang dia nampak dan siapakah kelibat di atas pentas dewan makan itu? Bila saja dia tahu yang tidak ada pelajar di asrama, dia sudah mula berdebar dan dia sudah takut untuk lihat siapa pelajar di atas pentas tu. Dia mula risau, siapa yang aku nampak di atas pentas ni? Dan dia pelan-pelan sulu. Dia sulu dari bawah menuju ke pentas. Dan bila dia lihat di atas pentas, pelajar-pelajar tu merenung tepat kepada dia dan sambil melambai tangan. Guys, si Adi ni bila dia nampak melambai saja, dia terus
tidak kunci dewan, dia lari terus ke pondok security dan berkunci di pondok security sambil ketakutan dan bergegar. Dia bergegar masuk yang takut, betul-betul ketakutan lah. Dan dia rasa macam, kenapalah aku jaga sekolah ni. Dia cakap, baru dia tahu rupa-rupanya yang dia nampak tu adalah kelibat hantu. Dan dia bertahan dalam pondok mengawal keselamatan tu sehingga pada waktu pagi saja selepas solat subuh, terus dia balik ke rumah, ya, tanpa dia tunggu rakan yang shiftnya ni. Terus balik rumah, dia tidak mau jaga sekolah itu lagi. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kalau anda minat dengan kisah seram ini, apalagi guys, share dengan rakan-rakan anda. Baiklah guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Mudah-mudahan ia dapat menyeramkan diri anda. Jadi kalau anda minat dengan kisah seram ni, apalagi guys, share dengan rakan-rakan anda. Sekiranya anda ada cadangan, anda boleh tinggalkan komen. Dan sekiranya anda ada kisah seram, anda boleh kongsikan di email ini. Jadi setakat itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.